Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kami menzahirkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah kerana dapat melaksanakan majlis ini secara atas talian. Sebenarnya Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Johor dengan bertemakan pengoperasian sekolah, guru diraih, COVID dibasmi. Kami memohon kepadamu ya Allah, limpahkanlah taufik, hidayah dan inayahmu kepada kami seluruhnya. Mudah-mudahan majlis perhimpunan kami ini menjadi satu usaha yang engkau redai dan rahmati. Ya Allah, melalui perhimpunan ini juga kami melahirkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah kerana diberi peluang untuk memartabatkan perkhidmatan awam-amnya dan perkhidmatan pendidikan khasnya. Jadikanlah kami golongan yang produktif dan berkualiti, golongan yang berjaya melaksanakan tugas dengan sempurna dan berkesan. Ya Allah, hindarkanlah kami daripada sifat lemah dan malas serta suka bertangguh dalam menjalankan tugas. Anugerahkanlah kepada kami kekuatan iman, keluasan ilmu dan cetusan idea yang bernas bagi meningkatkan mutu kerja dan kecekapan agar dapat memenuhi ekspektasi pelanggan dan jabatan. Moga kami sentiasa mampu memberikan hikmat yang terbaik. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan ihsan kepada kami dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tugas dan kewajipan. Kurniakanlah kepada kami nikmat kesejahteraan dan keselamatan, kesihatan dan kesempurnaan agar dapat kami berusaha menuju ke arah pembangunan dan kemakmuran. Hindarkanlah kami daripada sesuatu yang boleh menjejaskan kesejahteraan dan perpaduan kami. Allahumma ya Hanan, Ya Mannan. Kepadamu jua ya Allah kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan kami, pemimpin-pemimpin kami, negara kami daripada segala bencana dan wabak penyakit. Dikala seluruh umat dunia dilanda pandemik penyakit COVID-19, tanamkanlah di hati kami sifat sabar, tabah dalam menghadapi ujian dan dugaan ini. Kuatkanlah semangat kami ya Allah dalam mematuhi segala peraturan-peraturan dan norma baharu yang telah ditetapkan oleh kerajaan dalam usaha memutuskan rantaian penyakit COVID-19. Ya Allah, hindarilah diri, keluarga kami dan seluruh rakyat negara ini dari dijangkiti penyakit ini. Berikanlah kami kegembiraan dalam hati dalam menyambut suasana Aidilfitri dan Hari Guru pada bulan ini, walaupun terpaksa menyambutnya dalam suasana yang sangat berbeza dan sederhana demi memastikan usaha-usaha kerajaan untuk memerangi dan memutuskan rantaian penyakit COVID-19 ini mencapai kejayaan. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, Ya Karim, Kau jadikanlah perhimpunan kami ini sebagai perhimpunan yang Engkau rahmati dan perpisahan kami selepas ini sebagai suatu perpisahan yang Engkau berkati dan lindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Tuan Haji Sahilun bin Abdul Halim, Timbalan Pengarah Pembelajaran, selaku menjalankan tugas Pengarah Jabatan Pendidikan Johor. Yang dihormati Tuan Haji Syaharuddin Basri bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Perancangan dan Pengurusan PPD. Yang dihormati Tuan Haji Omar bin Salih, Timbalan Pengarah Pembangunan Murid. Yang dihormati Ketua Penolong Pengarah Kanan bagi semua sektor Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Yang dihormati
Ketua Penolong Pengarah serta penolong-penolong pengarah bagi semua sektor Jabatan Pendidikan Johor, semua pegawai dan AKP serta hadirin yang dirahmati Allah. Awal kalam, saya mengucapkan selamat datang kepada semua tetamu dan hadirin sekalian ke Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Johor bilangan 5 bagi tahun 2021 secara atas talian. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada sektor pengurusan sekolah bagi mengelolakan Perhimpunan Bulanan buat kali ini. Signifikan dengan kerja buat sektor pengurusan sekolah, memastikan pengoperasian sekolah berjalan lancar dan selamat kepada semua warga sekolah. Kita juga akan meraihkan dua perayaan berganda, iaitu Hari Raya Aidilfitri dan sambutan Hari Guru, dan perhimpunan kali ini bertemakan pengoperasian sekolah, COVID dibasmi, guru diraih. Sejak bermula pengoperasian sekolah dalam norma baru dan pengoperasian sekolah dengan SOP yang ketat, satu kerja silang yang padu telah ditunjukkan oleh semua pegawai dan sektor bagi membantu dan membimbing pihak sekolah mengoperasikan sekolah dengan mengikuti garis panduan yang telah disediakan. Untuk itu, mewakili seluruh pentadbir dan warga sekolah, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pegawai dari semua sektor atas keterlibatan anda semua. Sesungguhnya, usaha bimbingan pematuhan SOP COVID-19 kepada pihak sekolah ini akan berterusan. Sekali lagi, sokongan dan bantuan semua adalah diharapkan. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin yang saya hormati sekalian, mengoperasikan sekolah kini semakin mencabar dan memerlukan kesatuan hati dan cara bekerja yang lebih dinamik. Sektor pengurusan sekolah sangat cakna kepada semua perubahan yang memerlukan tindak ikut yang lebih praktikal dengan situasi semasa. Sektor pengurusan sekolah bersedia dengan perubahan ini. Seperti mana yang tuan-puan maklum bahawa kita telah menyambut perayaan Hari Guru pada 16 Mei yang lalu. Sambutan ini jatuh pada situasi yang tidak ketentuan berikutan pandemik COVID-19. Maka sektor pengurusan sekolah selaku urus setia kepada sambutan ini telah menyusun langkah awal dan pelan kontingensi yang relevan dengan situasi semasa. Tetapi semangat untuk meraihkan dan menghargai pengorbanan guru tidak boleh kita lupakan. Guru telah banyak menabur jasa dan berbakti, malah wang ringgit. Ianya wajib kita raihkan, walaupun dalam suasana yang berbeza serta SOP yang perlu diikuti. Perayaan berganda Hari Raya Aidilfitri dan Hari Guru kita raihkan dengan penuh semangat ukhuwah dan pemuafakatan. Komitmen kita untuk membantu kerajaan memutuskan rantaian COVID-19 ini adalah sangat tinggi. Tetapi dalam masa yang sama, kita harus bekerja secara silang bagi memastikan tidak berlaku defisit kepada pembelajaran anak-anak. Sektor pengurusan sekolah akan sentiasa komited mengupayakan semua program dan keperluan pendidikan anak-anak di sekolah. Sektor pengurusan sekolah sentiasa terbuka dan menghulur tangan kepada semua dalam kerjasama cabaran bekerja dalam norma baru ini. Contoh terbaik ialah Majlis Pelancaran TKC
Terima kasih Cikgu, sekaligus meraihkan persaraan bekas pengarah Jabatan Pendidikan Johor tempoh hari. Transformasi anjakan ke-9 benar-benar mendapat tempat dalam majlis tersebut. Inilah cara bekerja baru yang dinamik dalam suasana baharu yang serba mencabar. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada semua yang terlibat. Tuan-tuan hadirin yang saya hormati sekalian, bersempena Syawal yang mulia ini, bulan barakah penuh ukhuwah dan persahabatan, saya melihat ini adalah peluang terbaik untuk kita memperkukuhkan organisasi Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Semangat saling memahami dan ukhuwah sesama kita bakal memberi impak yang sangat signifikan dan dalam menggerakkan bahtera hala tuju pendidikan Johor. Kita tidak lagi mampu bersendirian dalam mendayung bahtera keramat ini. Dengan menggembeling tenaga serta kepelbagaian kemahiran, multi-skilling, pegawai-pegawai, insya-Allah hala tuju dan matlamat strategi kita akan mampu dicapai lebih awal. Marilah kita saling memahami kepelbagaian kemahiran serta aspek kualiti individu yang boleh disumbangkan kepada organisasi kita. McKinsey dalam kerangka 7S-nya ada memberi syur dalam membuat penambahbaikan dan pembetulan dalam organisasi seperti nilai dalam staff, skill serta share value. Untuk keharmonian dalam organisasi, elakkanlah dari sikap mengadu domba, dengki, melaga-lagakan sesama sendiri, kerana perbuatan licik ini hanya merosakkan organisasi dari dalam. Perbaikilah diri dengan apa yang selalu disebut dalam teori kepimpinan, iaitu attitude, skill dan knowledge. Donovan Campbell, bekas kapten dalam USMC, United States Marine Corps, telah menulis dalam bukunya The Leader's Code, menjelaskan bahawa semangat setia kawan dan saling menyokong antara satu sama lain itulah yang membuatkan askar Marine Amerika banyak terselamat dalam pertempuran di Iraq. Iktibar ini harus kita ambil untuk kita bawa dalam organisasi kita. Baiki sikap kita agar tiada kecederaan, casualty berlaku dalam organisasi kita. Tuan-tuan dan puan-puan rakan pendidik yang saya hormati sekalian, JPN Johor telah melancarkan hala tuju dan aspirasi pendidikan holistik 2.0 sebagai satu gagasan aspirasi untuk dicapai bagi tahun 2021-2025. Antara intipati kepada aspirasi ini adalah sokongan secara berstruktur dan berfokus kepada pihak sekolah. Sokongan dan bimbingan kepakaran ini boleh hadir dari Jabatan Pendidikan Negeri, pejabat pendidikan daerah, malah dari rakan-rakan strategik luar. Seperti mana saranan McKinsey dalam model 7S McKinsey, share value, kami di sektor pengurusan sekolah ingin berkongsi hala tuju dan aspirasi ini kepada semua masyarakat dan komuniti rakan strategik yang menyokong pendidikan Johor agar saling memahami dan dapat melihat dengan lebih jauh dimensi kerjasama yang lebih dinamik yang memberi impak kepada semua pemegang taruh pendidikan. Tuan-tuan, konsep dan aspirasi inilah yang menjadi hasrat kami untuk kami di sektor pengurusan sekolah lakukan tugas pengoperasian sekolah agar menjadi lebih mantap dan berkesan. Dengan semangat setia kawan yang tinggi dan saling menyokong sesama kita,
Saya amat yakin Jabatan Pendidikan Johor akan terus mampu menjadi entiti yang relevan dalam menyokong pejabat pendidikan daerah dan sekolah. Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Johor bilangan 5 ini jatuh dalam bulan Syawal, dan bulan meraihkan guru membawa makna yang besar dalam hubungan kesepakatan kita dalam membendung penularan COVID-19 dan juga memperkemaskan cara bekerja silang kita yang lebih erat berlandaskan kepercayaan dan saling menyokong antara satu sama lain. Sektor pengurusan sekolah menghulurkan salam pemuafakatan, penghargaan dan terima kasih atas kerjasama dan sumbangan semua pihak dalam menzahirkan kerjasama yang lebih ampuh ini. Selamat Hari Raya, selamat Hari Guru, salam kemaafan, maaf zahir dan batin kepada semua warga pendidik dan warga Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Aidilfitri. Yang berusaha Cikgu Haji Anwar bin Sukiran, Timbalan Pengarah Pendidikan Pengurusan Sekolah. Yang dihormati Cikgu Haji Saharuddin Basri bin Ibrahim, Timbalan Pengarah Pendidikan Perancangan dan Pengurusan PPD. Yang dihormati Cikgu Haji Omar bin Saleh, Timbalan Pengarah Pendidikan Pembangunan Murid. Ketua-ketua Pelung Pengarah Kanan, Ketua-ketua Pelung Pengarah, Pegawai Pendidikan Daerah Negeri Johor, Pendulung-pelung Pengarah, Pegawai Jabatan Pendidikan Daerah, barisan anggota kumpulan pelaksana, seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah rahmatnya pada hari ini kita dapat bersama-sama secara norma baharu, secara dalam talian dalam Perhimpunan Bulanan Jabatan Pendidikan Negeri Johor bilangan 5 sekaligus meraihkan Hari Guru tahun 2021 peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Saya ingin merakamkan ucapan setulus penghargaan dan tahniah kepada sektor pengurusan sekolah dan jawatankuasa pelaksanaannya selaku urustia Perhimpunan Bulanan kali ini dengan penganjuran program yang amat baik ini, dan juga mengatur ruang serta peluang untuk saya menyampaikan pandangan dalam perhimpunan rasmi jabatan ini sesuai dengan norma baharu sekarang ini. Sebagai makluman kepada semua warga Jabatan Pendidikan Negeri Johor, tema perhimpunan bulanan kita pada hari ini adalah COVID dibasmi, guru diraih. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sesungguhnya perhimpunan rasmi jabatan pada kali ini sangat bermakna kerana pada bulan ini kita menyambut Hari Raya Aidilfitri dan juga sambutan Hari Guru. Saya amat gembira sekali kerana dapat bertemu dengan tuan-tuan perempuan pada kali ini walaupun secara dalam talian bagi membolehkan gagasan dan hasrat pihak jabatan pengurusan atasan jabatan pendidikan ini dikongsi secara terus dan terus. Perlu ditegaskan di sini bahawa tugas utama kita selaku warga pendidik adalah melaksanakan semua dasar dan semua program yang telah direncanakan dengan penuh kebersamaan, penuh integriti, ikhlas, cekap dan amanah. Konsep pendidikan holistik Jabatan Pendidikan Negeri Johor juga harus melihat kepada jaringan dan jalinan dengan melibatkan semua pasukan kerja. Dalam situasi terkini, kita mendapati penggerak ibu bapa, komuniti dan pihak swasta mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk turut memberikan sumbangan kepada perencanaan dan merancangkan lagi program pendidikan negeri Johor ke arah mengoptimumkan potensi, memaksimumkan keberhasilan serta ke arah mencapainya keberjaya murid
dan sekolah berkualiti. Harapan Jawatan Pendidikan adalah agar pendekatan holistik ini dapat membentuk sebuah budaya sosial kebersamaan yang kita harapkan dalam usaha membina pemimpin masa hadapan berpasakkan nilai integriti yang tinggi dalam mendepani perubahan dan tindakan pantas mengharungi cabaran dari masa ke semasa dalam lanskap pendidikan dan dunia terkini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, dalam usaha memartabatkan pendidikan holistik secara istiqomah ini, pada 18 Mac 2020, kita dikejutkan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan kerana penularan wabak COVID-19 yang begitu mendadak sekali. Namun, usahlah kita persoalkan lagi siapakah pembawanya, dari mana datangnya, atau apa juga persoalan lain yang berkaitan dengannya. Semua pihak perlu meningkatkan kesiapsiagaan daripada pelbagai segi bagi mendepani COVID-19 dengan lebih berkesan. Setiap individu perlu ada kesedaran bahawa mencegah lebih baik dari mengubati. Kerajaan tidak akan berjaya mencapai objektif pengekangan ini sekiranya tiada kerjasama dari semua pihak. Tuan-tuan dan puan sekalian, langkah-langkah yang diambil oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani wabak termasuk aspek kesihatan awam dan kawalan pergerakan adalah pencegahan yang terbaik dan berkesan yang perlu disahut dengan hati dan fikiran yang terbuka oleh setiap warga. Kita perlu bekerjasama secara bersepadu antara kerajaan dan rakyat. Kita mesti akur dengan modifikasi tingkah laku setiap individu dengan norma baharu dan semua orang perlu belajar bagaimana untuk hidup dengannya. Pematuhan prosedur operasi standard ataupun SOP adalah sangat penting dalam kalangan rakyat bagi mampu mengekang penularan wabak di negara ini. Imam Al-Satibi dalam kitabnya Al-Muwafaqah menyatakan, sesungguhnya umat ini telah bersepakat, bahkan semua agama juga, bahawa sesungguhnya syariat diturunkan demi menjaga 5 daruriat ataupun keperluan kepentingan, iaitu agama, nyawa, keturunan, harta dan akal. Oleh itu, pencegahan penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan kehidupan manusia juga termasuk dalam perkara yang berkaitan dengan pemeliharaan nyawa, dan inilah perkara yang perlu diberi perhatian sewajarnya oleh semua pihak dalam mendepani pandemik COVID-19. Petugas barisan hadapan termasuk guru-guru kita yang bertungkus lumus memberikan perkhidmatan terbaik bagi mengekang penularan wabak COVID-19 sebenarnya sedang berjuang memelihara nyawa diri sendiri, keluarga dan orang ramai. Bukan itu sahaja, malah setiap orang sebenarnya berperanan menjaga diri dan orang lain agar tidak terjangkit COVID-19. Dengan kata mudah, pelaksanaan pengekangan pandemik secara praktikal perlu digembling secara bersama, bukan sahaja oleh pihak berkuasa, malah melibatkan peranan semua pihak hatta orang perseorangan. Sebagai contoh, kita memerlukan Perintah Kawalan Pergerakan Kendiri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP melibatkan semua tempat di Malaysia, termasuk kategori PKPB dan PKPP. Ini semua bertujuan mengekang penularan pandemik COVID-19. Perkara ini meskipun mungkin diterima dengan sukar oleh setengah pihak, tetapi pelaksanaannya dilihat amat signifikan memandangkan berlaku peningkatan jumlah kes yang belum lagi menunjukkan penurunan, malahan semakin meningkat, termasuk kes yang melibatkan kematian dan amat menggerunkan kita. Al-Fatihah buat Allahyarham guru-guru dan warga pendidik kita yang telah pergi akibat jangkitan COVID-19. Semoga roh mereka dicucuri rahmat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang dirahmati sekalian, Rasulullah SAW sendiri telah memberi petunjuk yang jelas tentang perlunya menjaga diri dan orang lain tatkala berdepan dengan musibah wabak penyakit. Sabda baginda bermaksud, ketika kamu semua mendengar wabak terjadi di sesuatu daerah, janganlah kamu semua mendatangi daerah tersebut. Dan jika wabak itu terjadi di daerah kamu, janganlah kamu pergi untuk melarikan diri dari daerah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Peringatan demi peringatan perlu disebarkan kepada masyarakat, khususnya warga pendidikan dalam negeri Johor ini, agar sentiasa memainkan peranan bagi menamatkan penularan COVID-19 ini. Saya juga menyeru semua warga pendidik negeri Johor agar sentiasa mematuhi SOP COVID-19 di mana juga berada, dan SOP ini telah dibudayakan di jabatan ini dengan mengimbas QR Code MySejahtera, mengimbas suhu badan, merekod suhu melalui pautan yang disediakan, sentiasa memakai pelitup muka, menjaga jarak dan melakukan sanitasi setiap kali masuk ke pejabat. Namun begitu, walaupun kita semua sedang mendapati COVID-19, kecekapan perkhidmatan dan penyampaian jabatan ini haruslah menjadi keutamaan dalam budaya kerja sepasukan dengan lebih efektif. Jika tiada keperluan untuk berada di tempat awam, maka elakkanlah daripada keluar rumah, apatah lagi berada dalam keadaan bersesak-sesak dengan orang ramai. Sentiasa memakai pelitup muka ketika berada di tempat awam dan jangan bersalaman dengan orang, walaupun perbuatan itu hakikatnya termasuk dalam amalan baik sebelum COVID-19. Rasulullah SAW bersabda, marhumnya, tidak boleh melakukan perbuatan yang memudaratkan diri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah. Peringatan ini jelas menzahirkan betapa Islam mengajar umatnya agar sentiasa mengasihi diri sendiri dan juga orang lain, khususnya apabila melibatkan nyawa. Jika kita tiada mahu diri menanggung ujian kesakitan, maka jagalah setiap tingkah laku agar ia selari dengan SOP yang ditetapkan semasa pandemik COVID-19. Hadirin yang dihormati, walaupun kita masih dalam situasi ketidakpastian, ketidaktentuan, ketidakstabilan, ini tidak bermakna hari istimewa untuk guru tidak dapat diraihkan. Sumbangan, jasa, bakti dan pengorbanan para guru selama ini tidak akan pernah dilupakan, bahkan akan terus dihargai dan tetap subur dalam hati sanubari kita semua. Saya yakin semua orang akur bahawa tidak boleh tidak, dalam kehidupan seseorang manusia mesti mempunyai guru. Selepas ibu bapa, guru adalah insan yang bertanggungjawab untuk mendidik anak bangsa dan mencorak masa depan generasi muda. Peranan guru amatlah besar dalam memastikan anak-anak muridnya mencapai kejayaan, dan amat sesuai seperti pesanan Rasulullah SAW, iaitu pelajarilah ilmu dengan ketenangan
dan sikap hormat serta tawaddulah kepada mereka yang mengajarmu. Tanggal 16 Mei merupakan tarikh yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia untuk meraihkan sambutan Hari Guru. Tarikh tersebut dipilih sebagai Hari Guru kerana pada hari bulan yang sama dalam tahun 1956, Majlis Undang-Undang Persekutuan Tanah Melayu ataupun Federal Legislative Council telah menerima cadangan-cadangan laporan jawatankuasa pelajaran Report of the Education Committee sebagai dasar pelajaran bagi negara kita. Dokumen tersebut yang dikenali sebagai laporan Razak ataupun Razak Report telah menjadi dasar pelajaran kebangsaan semenjak itu. Tema sambutan Hari Guru pada tahun ini ialah Berguru Demi Ilmu, Bina Generasi Baru. Tema ini menyentuh peranan guru dalam memperkasa keilmuan dan profesionalisme bagi membina generasi baharu negara yang dapat memenuhi matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, antara objektif utama sambutan ini adalah untuk menghargai pengorbanan guru-guru dalam melahir dan membentuk anak-anak muda yang berpotensi menjadi pemangkin kejayaan negara pada masa hadapan. Selain itu, sambutan ini juga bertujuan merapatkan ukhuwah dan penglibatan semua pihak antara pendidik, pelajar, ibu bapa, komuniti serta agensi luar dan swasta selari dengan anjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ataupun PIBKS sebagai rakan strategik jabatan. Jasa dan peranan guru tiada terbatas dan sukar untuk dibalas. Malah ketika tempoh PKP, PKPB dan PKPP dan kini PKP semula, mereka tetap memberikan kata-kata dorongan dengan rasa kasih sayang kepada anak-anak murid, juga kepada ibu bapa walaupun tidak berada di depan mata kita. Perlu diketahui, gurulah yang banyak membentuk karakter dan kepribadian seseorang. Padanya ada kepakaran, padanya ada kemahiran, padanya ada kesabaran, padanya ada pengorbanan, dan padanya ada sebuah kejayaan yang amat dibanggakan. Warga Jabatan Pendidikan yang dikasihi, jika dulu peranti komunikasi seperti telefon pintar dan gadget, platform, aplikasi dalam talian dilarang dibawa ke sekolah, namun kini sebaliknya, apabila dunia pendidikan berada dalam alam maya dan dilakukan di rumah. Krisis global akibat penularan wabak COVID-19 bukan sahaja menyebabkan pembelajaran dan pengajaran secara konvensional tertangguh, bahkan menjadikan tugasan guru semakin mencabar apabila mereka perlu menyesuaikan diri dengan norma kehidupan dan kebiasaan baharu yang memerlukan proses pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan secara dalam tarian dari rumah ataupun PDPR. Dalam alaf baharu yang mengutamakan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat, kita tiada pilihan selain memanfaatkan teknologi dan aplikasi pendidikan dalam talian. Konteks pendidikan masa kini memerlukan guru menguasai dan mempunyai literasi teknologi, komunikasi dan maklumat ataupun ICT yang tinggi. Justru, guru-guru perlu mempunyai anjakan paradigma untuk menerima senario baharu pendidikan global dan menyiapkan generasi yang celik teknologi maklumat. Hal ini penting dalam menyiapkan mereka, yakni pelajar, bagi menghadapi cabaran revolusi industri 4.0 dan bersedia dengan generasi digital. Namun saya sedar bahawa masih ada kekangan dalam melaksanakan pembelajaran dalam talian di rumah kerana tidak semua murid mempunyai akses internet yang baik dan peranti yang sesuai. Untuk pelajar dalam kumpulan ini, saya percaya cikgu telah menggunakan pelbagai kaedah lain seperti mencetak soalan untuk kerja rumah, menyediakan modul dan bekerjasama dengan PIBG dan KSIB bagi menghantar bahan-bahan ke rumah murid. Saya amat terharu dan sangat menghargai
kesungguhan para guru dan ibu bapa serta komuniti kita. Bahkan yang lebih menyentuh hati dan perasaan kita ialah guru yang sanggup mencari anak murid di rumah semata-mata untuk menunaikan tanggungjawabnya sebagai guru dengan kerjasama PIBG dan komuniti setempat. Mengakui wujud kekangan dalam pendidikan dalam talian seperti masalah capaian internet, ketiadaan peranti digital yang sesuai serta sikap murid dan pelajar itu sendiri, guru sebaliknya sentiasa memikirkan cara untuk memastikan penyampaian ilmu dapat diteruskan. Kerana tidak semua pelajar boleh menerima cara pembelajaran dalam talian, masih ada lagi pelajar yang perlu bimbingan secara konvensional untuk mereka lebih mudah memahami. Guru akan memastikan pelajar itu tidak hilang semangat untuk menimba ilmu. Begitu juga guru tidak hilang semangat untuk menyampaikan ilmu. Suasana pengajaran dan pembelajaran jelas berbeza dalam tempoh pandemik ini berbanding dengan sebelumnya, memandangkan hampir semua kaedah pengajaran dan pemudahcaraan PDPC dijalankan secara dalam talian seperti menggunakan melalui Google Classroom, Google Meet, YouTube, Zoom Cloud Meeting dan pelbagai kuis. Selain nota dan latihan dalam bentuk soalan, kadang-kala rakaman video dihantar melalui WhatsApp, Telegram dan apa juga yang boleh digunakan untuk menyantuni anak-anak murid. Hadirin yang dihormati, serangan pandemik COVID-19 di seluruh dunia termasuk Malaysia memberi cabaran baharu buat golongan pendidik dalam mendidik anak-anak murid dan pelajar masing-masing. Biarpun kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP dengan melakukan penutupan semua sekolah, segelintir guru segera mengambil inisiatif meneruskan pengajaran dan pembelajaran secara atas talian demi memastikan murid serta pelajar mereka tidak tercicir. Selepas kerajaan melonggarkan PKP dan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, golongan berkenaan tidak lagi menoleh ke belakang. Malah ada antara mereka yang sanggup bergerak dari rumah ke rumah murid untuk menghantar dan mengutip latihan-latihan yang telah diberikan. Komitmen jitu golongan pendidik itu jelas membuktikan mereka bukan sahaja bertanggungjawab dengan amanah dalam menyampaikan ilmu. Sebaliknya, sanggup berkorban masa, tenaga dan wang bagi memastikan murid dan pelajar dapat menimba ilmu biarpun terpaksa menempuh pelbagai cabaran. Ada juga dalam kalangan mereka hanya berpeluang belajar pada waktu malam atau pada hujung minggu sahaja kerana 11 siang telefon bimbit dibawa oleh ibu bapa ke tempat kerja. Ada juga yang terpaksa mengharap ihsan bantuan rakan sekelas untuk menjadi perantara. Situasi ini sangat menyentuh perasaan. Walaupun PKP sangat menyukarkan, tetapi ia tidak pernah mematahkan semangat untuk terus mendidik anak murid selain menjadikannya lebih kreatif dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Buat semua guru di Malaysia, khususnya di negeri Johor, meskipun tiada sorak-sorai dan kegirangan anak murid dan PIBG serta KSIB meraihkan sambutan Hari Guru di sekolah, penghayatan bagi menghargai pengorbanan guru dalam mendidik, membimbing serta membentuk anak bangsa pastinya sentiasa tersemat di hati setiap orang. Jika insan bergelar pendidik ini amat besar, jasa insan bergelar pendidik ini amat besar dan setiap orang mengisafi hakikat bahawa kehadiran guru dalam kehidupan banyak membentuk kepribadian dan keterampilan seseorang untuk menjadi manusia yang berguna. Namun tidak dilupakan peranan PIBG setiap sekolah yang membantu dan menyokong guru-guru sederas mungkin pada setiap permasalahan yang timbul. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Berburu ke padang datar, dapat rusa berbelang kaki. Berguru ke palang ajar, ibarat bunga kembang tak jadi. Dialah pemberi paling setia, tiap akar ilmu miliknya, pelita dan lampu segala. Untuk manusia sebelum jadi dewasa, dialah ibu, dialah bapa, juga sahabat.
alur kesetiaan mengalirkan nasihat, pemimpin yang ditauliahkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Jika hari ini seorang Perdana Menteri berkuasa, jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden sebuah negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam menang bicara, jika hari ini seorang penulis terkemuka, jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut, sabar mengajar tulis baca. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya. Di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua di hulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1000 buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanku, guruku. Budi yang diapungkan, diulangi ilmu. Panggilan keramat cikgu kekal terpahat, menjadi kenangan ke akhir hayat. Usman Awang, 1979. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Guru, selamat Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua warga pendidikan, khasnya warga Jabatan Pendidikan Negeri Johor. Terima kasih atas segala jasa dan pengorbanan anda dalam membantu dan mendidik anak bangsa dengan memastikan pendidikan holistik menjadi tunjang Jabatan Pendidikan Negeri Johor dapat kita manfaatkan bersama. Saya juga ingin mengingatkan sekali lagi agar kita semua sentiasa mematuhi SOP pencegahan penularan COVID-19 dan sama-sama kita berdoa agar kita semua diberikan kekuatan untuk menempuh cubaan ini dengan jayanya. Terima kasih cikgu. Kita jaga kita mesti menang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.
buat semua guru-guru di Malaysia, selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu kerana telah mendidik kami dan sudi berkongsi ilmu dengan kami. Dan saya ingin mengucapkan Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu dan selamat Hari Guru. Kami guru Malaysia berikrar dan berjanji